Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah. Syukur puji kita kehadrat Allah, dirafakkan setinggi-tingginya kehadrat Allah Ta'ala di atas segala limpah kurnia berserta izin dan rahmat daripadanya. Dapatlah sayang kalinya kita bersua dan bersiaran dalam kuliah online ini ataupun atas talian dalam alam maya ini, dan semoga mudah-mudahan diberkati pertemuan kita dan direstui segala apa amal kerja kita, insya-Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah sekalian, kita masih lagi pada membicarakan mengenai maksud definisi taqwa, di mana kita telah pun mengumpas maksud taqwa itu melalui acronyms yang kita kupaskan dan kita huraikan, bermula pada huruf ta ataupun huruf t yang bermaksud tawakal. Yakni bermakna orang bertakwa itu mempunyai tawakal yang menyeluruh dan memahami erti takwa, erti tawakal yang sebenar, dan bertawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesungguh-sungguhnya. Dan kemudian membawa akan ejaan bagi huruf takwa itu adalah A, itulah dia amanah. Orang bertakwa sangat dan amat menjaga amanahnya yang diamanahkan ianya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian huruf qaf bermaksud quwwah, yang kita telah kupas di mana quwwah itu terbagi kepada dua, quwwah jasmaniyah dan quwwah rohaniyah. Kekuatan jasmani dan kekuatan rohani. Dan yang ketiganya yang kita ingin kupas pada hari ini, itulah dia yang seterusnya ataupun huruf yang keempat di dalam ejaan huruf taqwa adalah W, ataupun di dalam bahasa Jawi ataupun Arabnya yang kita ejakan taqwa huruf ataupun kalimah taqwa itu dengan huruf waw, ya. Huruf waw ataupun W bermaksud wawasan. Orang bertakwa ada mempunyai wawasan di dalam kehidupan, dan dia tahu apakah tujuan dianya dicipta jadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti di dalam firman Allah SWT dalam surah Az-Zariyat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim, yang bermaksud bahwasanya tidaklah aku, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, cipta jadikan jin dan manusia itu illa liya'budun, kecuali hanya saja untuk beribadah, memperhambakan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya hadirin kasih Allah Subhanahu Wa Taala, dua perkara yang saya katakan sebentar awal tadi, seorang hamba Allah yang bertakwa itu faham benar, mengetahui sungguh akan wawasan ia ataupun mempunyai wawasan dalam kehidupannya, dunia dan akhirahnya, dan tahu mengerti juga akan tujuan dan juga sebab mengapa ia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita kupas dulu pada bahagian pertama mengenai tentang asal ataupun juga tujuan, matlamat, sebab hamba Allah manusia itu diciptakan Allah Ta'ala. Maka jelas dalam ayat Allah tadi, di mana Allah mengatakan tidak ada lain yang Allah ciptakan manusia itu sebabnya kerana untuk menyembah Allah Ta'ala. Bermakna kata seluruh kullu hayatina, seluruh kehidupan kita hendaklah ianya berbentuk ataupun
disebabkan kerana ibadah pada Allah Ta'ala, ataupun perlu ianya dikaitkan dengan ibadah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya seperti mana yang biasa kita baca di dalam doa iftitah kita, hadirin kasih Allah Ta'ala, pengakuan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada setiap kali kita berdiri untuk mendirikan dan kita menunaikan solat fardu kita maupun solat sunnah dan sebagainya. Apa yang kita ucapkan kepada Allah Ta'ala, kita mengaku dan kita mengakui bahawa inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku dan segala amal ibadahku, hidupku dan matiku tak lain dan tak bukan kecuali kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah konsep ibadah, hadirin kasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Melakukan satu kerja, tugasan, aktiviti yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ataupun apa juga aktiviti, kerja, tugasan yang tidak terkeluar daripada batasan syariah dan dinisbahkan ianya kepada Allah Ta'ala, maka dianggap ianya sebagai ibadah. Subhanallah. Dan kita perlu lihat konsep ibadah tu secara menyeluruh, dan ibadah itu sendiri mempunyai pengertian yang sangat luas, hadirin kasih Allah SWT. Kerana ada segolongan manusia yang memahami bahawa ibadah itu hanya setakat sekadar solat, puasa, zakat, haji, umrah, i'tikaf di masjid, doa, itu saja. Apa katanya, selain daripada itu, itu dikira bukan ibadah. Kerja bukan ibadah, kerja. Bermain, bersenam, memasak, itu semua bukan kerja. Itu bukan ibadah, itu kerja harian, aktiviti harian. Subhanallah. Kalau dengan begitulah cara pemahaman seseorang tentang ibadah, maka di situ ada kekurangan dan kesalahfahamannya dan ketidakfahamnya benar akan maksud ibadah yang sebenar. Kalaulah Allah SWT dah menyatakan seluruh apa yang dilaku cipta manusia itu tak lain dan tak bukan hendaklah dinisbahkan sebagai ibadah pada Allah Ta'ala. Maka dalam ayat juga dalam surah Al-Bayyinah, Allah juga menyebut bahawasanya وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Manusia itu tidak disuruh perintah oleh Allah kecuali untuk beribadah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka untuk kita benar faham erti ibadah sebenar adalah seperti mana saya katakan tadi, semua aktiviti kerja harian kita mestilah dinisbahkan kepada Allah Ta'ala. Seorang suami keluar pergi bekerja, jikalau dia nisbahkan ianya kepada Allah Ta'ala dengan niatnya mencari rezeki untuk anak-anak kerana Allah, mencari rezeki untuk isteri keluarga kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seawal melangkah keluar dia saja daripada rumahnya dan sekembalinya pulangnya nanti pada petang hari ke rumahnya kembali, selama itulah beliau dikira melakukan, mengerjakan, mengusahakan ibadah pada sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masya Allah. Ya, kalau kita lihat kalau kaum bapa kita yang bekerja paling kurang pun 9 jam dan ada paling lama pun 12 jam. Kalau yang kerja ofisnya pun baik atau kerja shift dan sebagainya. Bayangkan selama 12 jam anda dikira melakukan ibadah pada Allah Ta'ala. Masya Allah. Bayangkan selama 9 jam anda dikira melakukan dan menghasilkan pahala ibadah pada sisi Allah SWT. Masya Allah, tabarakallah. Bayangkan berapa banyak ibadah, berapa banyak amalan, berapa banyak pahala yang dapat kita raih ketika mana sedang kita bekerja. Makanya hadirin kasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebagai peringatan, kalau memang sudah kita ingatkan supaya kerja yang kita lakukan itu sebagai ibadah, maka sekali lagi kita kaitkan dengan sifat amanah tadi yang awalnya sebagai orang bertakwa, maka ia jaga dan dia pasti akan menjaga mutu akan kerjanya dan tahap
kualiti akan kerjanya dan dilakukan kerjanya itu, dilaksanakan tugasan itu dengan penuh amanah. Kerana dia tahu itu merupakan sebagai amanah dari Allah dan ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita contohkan begini, hadirin Allah, dalam solat, dalam kerja ibadah solat kita pada Allah Taala, bolehkah kita lakukan dengan main-main? Bolehkah kita lakukan dengan sambil lewa? Bolehkah kita lakukan dengan sambil leka, lalai, alpa, ataupun lakukan dengan secara terpaksa, atau lakukan ianya kerana memang dah disuruh, diperintah sebagainya, asal buat sahaja? Tidak, pasti tidak. Ya, begitu juga puasa, haji dan sebagainya. Kita jaga benar-benar, jaga betul-betul ibadah kita itu, kualiti ibadah, mutu ibadah kita tersebut. Begitulah juga diharapkan kita jaga kualiti kerja kita, tugasan kita, segala apa yang diperintah amanah kepada kita, persis seperti mana kita jaga ibadah solat kita, persis seperti mana kita jaga ibadah ritual kita, ibadah-ibadah yang lainnya. Dan andainya tabarakallah, masya-Allah, dan saya yakin pasti kalaulah orang-orang yang demikian yang bekerja menjaga kerja dengan demikian rupa, subhanallah, setiap pekerjaan medan pekerjaan itu pasti akan menghasilkan usaha ataupun juga hasil kerja yang baik, yang berkualiti, dan pekerja-pekerja juga bekerja dengan tekun dan juga dengan rajin, kerana tahu itu suatu amanah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sinilah sikit sebagai muhasabah kita, ya, kita yang bekerja di luar sana, ramai dan juga sering juga kita mendengar dan terdengar, hadirin kasih Allah Taala, pekerja-pekerja, petugas-petugas, ya, yang bertugas kerja, kerja yang dilakukan itu dengan secara terpaksa. Kerja lakukan itu kerana sudah kerana keluar nak kena bekerja, kerjalah. Ya, jadi maka itu kualiti pun tak dijaga, tidak ada kita katakan untuk nak lakukan kerja itu dengan sesungguh-sungguhnya, kerana hari-hari pun buat kerja sama. Hadirin kasih Allah Ta'ala, janganlah begitu, ya. Kita sebagai orang beriman perlu tunjukkan contoh yang terbaik, kerana Rasulullah SAW Nabi kita di antara Nabi yang terbaik di kalangan Nabi-Nabi yang lain, menjadi contoh tauladan bagi segala umat manusia di dunia ini. Makanya hadirin kasih Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dan saya yakin pasti jika orang itu beriman lagi, bertakwa pada Allah, dia dari segi ibadahnya ataupun dari segi ibadah ritualnya yang khusus itu, maka dia juga akan menjadi seorang pekerja yang cemerlang, pekerja contoh, pekerja yang terbaik di tempat kerjanya. Sepatutnya begitu, hadirin kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tidak, kadang-kadang kita lihat ada orang itu ahli ibadah, kuat ibadahnya, tabarakallah, alhamdulillah, tetapi bila waktu dia sedang bekerja, waktu dia melakukan kerja tugasan hariannya, kita nampak sebalik je pula, kerja sampai lewa, kerja acuh tak acuh, kerja nak tak nak, kalau disuruh kerja lebih, merungut, marah dan sebagainya. Hadirin kasih Allah Ta'ala, jikalau demikianlah diri kita, maka perlu kita muhasabah diri kita, kerana kebiasaannya bila mana orang itu menjaga ibadahnya, seseorang itu yang tekun dalam ibadahnya, dengan secara tak langsungnya atau dengan secara semula jadinya, dia juga akan menjaga tugasan kerja hariannya yang menjadi sebagai tempat sumber pencarian nafkah dan rezekinya, yang akan dibawa balik pulang untuk anak-anak dan juga untuk keluarganya. Maka dengan itu, kalaulah orang beriman lagi bertakwa itu yang sebenar-benarnya, maka tidaklah, yang biasa kita dengar kadang, tidaklah dia akan melakukan di mana belum sampai ke tempat kerja dah minta kawan untuk punch in kan, dan bila mana sebelum waktu habis kerja dia dah mula mengorak langkah balik pulang ke rumah dan meminta kawannya nanti untuk punch out kan untuk dirinya. Hadirin kasih Allah Subhanahu Taala, maka dengan itu tidak pantaslah seorang beriman lagi bertakwa melakukan perkara hal demikian rupa. Dan satu perkara lagi, hadirin kasih Allah Taala, yang perlu kita ambil perhatian, jikalau andainya ya kita bekerja di office dan sebagainya, ini kadang-kala kita terlepas pandang dan merasa ianya satu perkara biasa dan tak salah.
apa dia adalah menggunakan barang-barangan pejabat atau office untuk kegunaan peribadi kita. Di office kita, di pejabat kita ada scanner, ada printer, kita pula mungkin nak ke, contohlah pada sebelum COVID ini nak ke umrah. Jadi pihak travel tu meminta kita untuk untuk fotokopikan ke salinan pasport ke IC ke untuk diserahkan kepada pihak travel dan sebagainya kan. Maka kita pun beritahu pada isteri kita ke ataupun pada mak ayah kita, mak ayah isteri ke suami ke, nanti pasport kasih kat orang nanti orang boleh print, boleh scan ke, boleh fotokopi dekat tempat kerja. Tempat kerja orang tu ada tempat fotokopi. Yang maknya baik, yang bapaknya pun dengan isteri pun, ya ke bang, ya ke nak, baguslah, senang kerja tak payah bayar betul, tak payah mak, free. Masya Allah. Tujuan destinasi ke umrah, bagus, atau ke haji lah sekalipun, bagus, alhamdulillah. Tetapi cara untuk penyelenggaraan dari segi administrasi tak betul dan tak bagus, dan malah menyalahi dari segi undang-undang negara maupun agama. Hadirin kasih Allah Ta'ala. Dan kalau demikian rupa, mohon kemaafannya, bagaimanakah kita ingin mendapatkan ataupun kita ingin diberikan oleh Allah Ta'ala dengan kurniaan haji yang mabrur, umrah yang makbulah, kerana sudah ada perkara-perkara yang tidak halal, perkara-perkara yang syubhah di dalam pengurusan untuk melakukan ataupun untuk menjayakan ibadah kita itulah di umrah maupun haji. Maka itu haruslah kita berjaga-jaga hadirin kasih Allah Subhanahu taala. Ibarat seperti kita nak mendirikan solat, yang mana kita wajib untuk mengambil wuduk terlebih dahulu, tetapi kita gunakan air wuduk itu dengan air yang mustakmal, dengan air yang kita katakan air yang kita tak tahu sumber kebersihannya, kesuciannya. Kita pun main ambil je, kita pun main gunakan saja. Jadi dengan ataupun yang lebih tepat lagi, kita gunakan paip air jiran kita. Bukankah itu namanya sudah mencuri? Dalam bab itu kadang-kadang kita peka, mana boleh ustaz kita ambil wuduk pakai air jiran sebelah tanpa izin dia, dan nama curi lah tu. Tahu pula Masya Allah, tabarakallah. Tapi dalam bab ini yang kadang-kadang kita tidak merasakan ianya salah. Dan apatah lagi kita mengikut-ikut orang pula. Kita dah kata pada dia, bang, kalau mungkinlah sang isteri itu beritahu pada suaminya, bang, tak boleh fotokopi dekat tempat kerja bang tau. Itu dia kira tak amanah, dah gunakan fotokopi mesin pejabat yang tak minta izin, dah dikira ia sebagai satu mencuri dan sebagainya. Lalu kita pun kata, alah, ramai orang buat. Alah, dia itu pun buat, dia ini pun buat. Alah, majikan abang tak kisahlah, dia pun tak nak beritahu. Sebagai seorang bertakwa lagi amanah, perkara-perkara itu menjadi sebagai satu perkara yang sangat diberikan perhatiannya dan sangat amat dan ianya sangat berjaga-jaga supaya ibadahnya itu tidak bercampur baur dengan perkara-perkara yang fitnah maupun yang syubhah, apatah lagi yang mendatangkan dosa pula. Waliyadzubillah min dzalik. Maka dengan itulah hadirin kasih Allah Subhanahu wa taala, seorang yang kita katakan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala mengetahui benar akan tujuan kehidupannya, dan dia peka dan amat selalu prihatin mengapa Allah cipta jadikan ianya untuk hidup di dunia ini. Dan begitulah kiranya, maka dia ketahui kesemua hidupnya itu perlu menjadi sumber ibadah
pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya katakan dulu ataupun pada sesi-sesi yang lalu mengenai tentang huruf Q yang bermaksud quwah. Di antara juga quwah jasmania itu adalah menjaga kesihatan dengan kita bersenam dan sebagainya. Maka hadirin rahimakumullah sekalian, sandarkan dan nisbahkan bersenam kita itu pada mungkin hari-harian pagi kita ke petang hari kita itu kepada Allah Subhanahu taala. Niatkan akan menjaga kesihatan kita itu supaya dapat kita melakukan ibadah dengan penuh kesempurnaan. Yakni ibadah ritual yang saya masukkan tadi. Ya, jadi bersenam pun dapat pahala ibadah untuk melakukan ibadah yang ritual itu. Subhanallah tabarakallah. Hadirin kasih Allah Subhanahu taala, kadang-kadang kita lihat ramai di kalangan masyarakat kita, khususnya di kalangan warga senja kita, warga emas kita, yang mana pada seusia menjangkau 50-60 tahun sahaja sudah tidak boleh melakukan ibadah solat khususnya dengan sempurna. Contoh seperti perlu menggunakan kerusi kerana tak kuat untuk berdiri dan sebagainya. Ketahuilah hadirin kasih Allah Ta'ala, mohon kemaafannya, tapi itulah ya sebenarnya berlaku bila mana kita sudah gunakan pakai kerusi dalam ibadah kita, maka sudah hilanglah nikmat untuk kita merasakan kelazatan akan sujud itu pada Allah Ta'ala. Kerana kita hanya melakukan sujud kita secara kita katakan sebagai syarat sahaja. Maka itu hadirin kasih Allah Subhanahu taala sekalian, sudah pastilah kita bila nak lakukan satu ibadah ataupun solat itu khususnya dengan penuh kesempurnaan. Maka jagalah diri kita, jagalah kesihatan kita dengan bersenam dan sebagainya supaya dapat melakukan ibadah solat khususnya dengan sempurna. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pertemuan kongsi kita pada kali ini dan ada kemanfaatan insya-Allah, dan bertemu jumpa kita lagi pada masa akan datang. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.